Pengurusi Dr. Badrul, Pengulu, Timbalan Pengulu. Pasal apa bila main luar negara panggil Pengulu? Pengulu dah hampir pupus di Malaysia. Ahli jawatan kuasa, hadirin dan hadirat sekalian, saya bila datang UK ni antara perkara yang saya cuba cakap pada diri saya ialah saya tak mau ceramah. Pasal duduk Malaysia ceramah banyak lah. Tapi yalah, alhamdulillah mari ke Manchester ni, macam mana bersetuju mari sini. Bolehlah juga jalan-jalan tengok sini. Tapi tiket kereta api pukul 2.30 tak ada nak tengok. Okey. Kita balik kepada perbincangan kita ni. InsyaAllah kita bahagikan kepada dua sesi. Saya bercakap sedikit dan kemudian sesi soal jawab. Soal bila kita cakap tentang soal intelektualisme, bagaimana nilai ini penting di dalam masyarakat, saya sebut satu perkara yang selalu Al-Quran ulang banyak kali. Dulu sekali masa zaman Pak Allah ada promote, tapi sekarang kita dah macam terlupa. Biasalah Malaysia ni daripada satu Perdana Menteri ke satu Perdana Menteri, semua akan bawa slogan yang baru dan mereka akan lupa slogan yang lama. Sekarang satu Malaysia lah. Tapi saya suka dengan yang dulu, bukan Islam Hadari. Tapi saya suka ketika disebut tentang ulul albab. Dan ada beberapa seminar dibuat tentang ulul albab. Ulul albab ialah perkataan yang digunakan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut banyak kali dalam Al-Quran, fabashir ibad alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Berikanlah khabar gembira kepada hamba-hambaku, orang-orang yang mendengar perkataan, fayattabi'una ahsana, kemudian mereka ikut yang terbaik. Mereka ada banyak perkara yang mereka dengar, tapi mereka mengikut yang terbaik. Allah kata ulaika alladzina hadahumullah, maka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri petunjuk kepada mereka, dan mereka itu adalah ulul albab. Ulul albab ialah kelompok manusia yang mempunyai satu nilai pemikiran yang matang, yang mampu untuk dia membezakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah tak sama yang baik dengan yang buruk dengan yang baik, walaupun yang buruk itu banyak. Yang khabith dalam bahasa Arab maksud yang keji. Tak sama yang keji itu dengan yang baik. Walaupun yang keji itu banyak, pada mata kita lihat dia banyak. Walau a'jabaka kasratul khabith, Quran kata, walaupun telah mengkagumkan engkau dengan banyaknya unsur-unsur yang khabith ini, ataupun khabith ni banyak, benda yang tak elok ni banyak, fattaqullaha, hendaklah kamu takutkan Allah wahai ulul albab, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa Allah sentiasa kaitkan manusia yang mampu untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk, dan memilih yang baik ialah mereka yang mempunyai nilai, satu kelompok manusia yang Quran namakan dengan ulul albab. Dan ini adalah kelompok yang penting di dalam kerangka memimpin masyarakat. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hikmah, orang yang diberi hikmah, bukan semua orang dapat peluang
belajar dan bukan semua orang setelah dia belajar dia faham. Allah menyebut tentang dalam Quran tentang yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira innama yatadhakkaru ulul albab. Allah kata Allah bagikan hikmah, kebijaksanaan, dan walaupun hikmah diterjemahkan dengan berbagai tafsiran oleh para mufassir, ahli-ahli tafsir. Allah bagikan hikmah, kebijaksanaan. Hikmah yakni tepat dalam perkataan, tepat di dalam hikmah. Kita sebut Luqmanul Hakim. Ramai orang sebut Luqmanul Hakim. Quran tak sebut Luqmanul Hakim, tapi Quran kata Luqman, Allah bagi hikmah, maka dia hakim, yang bijaksana. Hikmah maksudnya perkataan yang sesuai pada waktu yang sesuai, pada orang yang sesuai. Siapa yang Allah berikan hikmah padanya, berarti Allah telah berikan padanya kebaikan yang banyak. Kemudian Allah kata yang hanya dapat mengingati hal ini ialah ulul albab. Maka dengan semua ciri ini, ciri manusia yang dapat membezakan yang benar dan yang salah ialah golongan ulul albab. Golongan ini patut menjadi golongan yang memimpin masyarakat manusia. Kita ada masalah, beberapa perkara yang saya nak sebut sini sebagai pembukaan, dan kemudian kita akan buka sesi soalan yang lebih terbuka lah. Pertama, bila cakap tentang kepimpinan dalam kerangka negara kita, kepimpinan lebih menjurus ataupun biasanya jadi pemimpin kena jadi ahli parti politik lah. Seorang-seorang calon bebas dia tak menang. Kalau dia menang pun dia tak boleh membentuk kerajaan. Tidak ada masalah kerana sistem parti itu dipakai oleh seluruh dunia. Tetapi masalah dengan manusia berparti ini ialah masalah tidak menilai baik dan buruk itu. Masalah mereka menilai baik dan buruk itu berdasarkan kepada parti. So betul ataupun salah tu berdasarkan dia di kelompok mana. Tak mungkin untuk dia dapat menerima perkara baik yang datang daripada pembangkang kalau dia dah buat keputusan dia di pihak kerajaan, dan tak mungkin dia dapat menerima ataupun dia tak akan menerima kebaikan dari pihak kerajaan kalau sekiranya dia dah buat keputusan dia di pihak pembangkang. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi sebut tentang kelebihan ulul albab ialah mereka tidak dipengaruhi oleh kasratul khabith. Jumlah yang banyak tidak mempengaruhi mereka. Mereka terpengaruh, mereka berasaskan kepada fakta di dalam segala pandangan-pandangan mereka. Dan ini sukar untuk kita, jadi kita sukar untuk kita tengok di kalangan ahli-ahli politik kalau mereka tu fanatik kepartian. Jadi golongan intelektual, apabila mereka memimpin masyarakat, mereka akan bebaskan diri mereka daripada ini, dapat menerima keperbagaian. Dapat menerima keperbagaian adalah elemen yang penting, dan dapat keperbagaian dan melihat kebenaran itu tidak semestinya terfokus ataupun terhimpun, confine di dalam sesuatu kumpulan sahaja. Kalau awak orang PAS, tidak semestinya PAS semua betul. Dan kalau awak orang UMNO, tidak semestinya UMNO semua betul. Dan tidak semestinya PAS semua salah. Dan juga sebaliknya. Ini hanya boleh dibuat oleh kelompok yang terpelajar macam tuan-tuan apabila menilai satu benda. Dan saya rasa ada anjakan yang besar dalam masyarakat kita, sebab dunia internet dan seumpamanya orang baca bahan dan orang mula mempersoalkan banyak perkara. Ini satu perkembangan yang bagus. Dan saya nak sentuh sikit tentang, tuan-tuan akan tengok tentang masalah kenapa MP kita tak cukup duit. Okay, saya tahu ini isu dia kan. Ramai orang suruh saya ulas pasal Datuk Seri Syahidan kawan saya. Dan saya dipahamkan dia cakap benda tu masa berjalan dan macam melawak lah, bergurau lah. Tapi wartawan pick up sebagai satu isu lah. Tak apalah. Tapi hakikatnya MP memang tak cukup duit. Saya tahu ramai kawan-kawan saya MP di kalangan terutama juga di kalangan pembangkang.
Tak cukup duit. Kenapa mereka tak cukup duit? Kerana politik kita tidak banyak, kadang-kadang tak berasaskan budaya intelektual ni. Sebahagian orang politik dipilih jadi calon dan seumpamanya kerana kedudukan keuangan dia. Bagaimana dia dapat mempengaruhi? Ada parti yang jutaan ringgit kalau nak dapat kedudukan dalam parti, kena belanjakan millions baru boleh menang. So bukan soal dia ada idea bagus, dia ada pemikiran bagus, tapi kerana dia adalah orang yang ada duit. Dan nak bela orang keliling ni bukan senang. Kalau kita jadi saudara balik, saudara jadi MP, jadi adun. Adun kena buat benda yang dia tak perlu buat. Orang sakit, adun kena pergi tengok. Okey lah kan, ziarah kan, pengundi. Tapi dia tak boleh pergi tengok saja. Dia kena bagilah RM100 kan. Kalau 10 orang sakit sebulan, 1,000. Kalau musim kenduri, dia kena pergi kenduri. Kalau musim bulan 12, musim semua generasi baru nak dibina. Jadi kalau ada satu adun boleh pergi sehari sampai 5-6 kenduri. Adun tak boleh bagi RM5. Sampul dia ganggu tangan kan. Tengok tisu pula kan. Dia tak boleh, dia ganggu tangan. Salam dan dia akan letak sebelah. Tengok RM10 kedekut betul UAB. Aku tak bangkar dah kan? So dia kena bagi paling lekeh lah RM50 lah. Kalau 10 kenduri 500. Kalau bulan itu kawasan dia kata ada 100 kenduri, untuk berapa ribu orang, senang je 100 kenduri. Campur dengan orang sakit lagi, gaji dia habis. Kemana dia nak cari duit ni? Family dia pun, orang datang rumah dengan tanya lagi. Oh salam Wabi, ni anak saya nak masuk universiti. Wabi kena bagi. Wabi kata bagus lah, pergilah masuk pelan-pelan. Tak boleh kan, Wabi kena bagi dah. Di mana dia nak ambil duit ni semua? Maka ahli politik kena berfikir untuk ada pendapatan sampingan. Maka bagi yang menguasai kerajaan, maka projek-projek kerajaan dilepaskan juga pada ahli-ahli politik ni. Dia kena berniaga. Kalau dia tak berniaga pun dia kena ada kroni-kroni dia, yang mana dia melalui dia projek-projek ni mereka dapat. Dan lama-lama projek bertambah besar lah kan. Dan dia kena kaya raya, dan memang kaya lah. Lebih kaya, lebih banyak kenduri. Tengok-tengok, Allah, YB dulu 50 lah. YB ni kenduri kita dah bagi 300. Aku bangga dia. Orang kampung punya mentaliti, ataupun sebahagian orang, terutama di kampung, di bandar mungkin lain sikit culture dia. Orang yang buat tolong masak sekarang kurang sikit lah, tapi belah utara ada tolong masak, tolong kacau, tolong buat kacau orang utara atau kacau gulai lah kan, nak bagi tuan rumah tak ingat sangat pun. Tapi YB yang bagi 50 tu mai sekejap tu dia ingat. Bila YB datang, duit dia bagi sebelah, dia makanan seasing. Maksudnya yang makan, hak pengantin makan, YB dapat juga lah. Jadi ini telah cultivate satu culture yang mana yang memimpin kita hendaklah orang yang mempunyai wang yang banyak, terutama di dalam politik. Tak mudah untuk masuk politik tanpa ada duit yang cukup. Saya tak usah cakap pasal politik, simple. Kita jadi pemimpin masyarakat, jadi ustaz lah, kata ustaz yang terkenal sikit lah.
kan? Orang main rumah demam, orang panggil, ustaz anak saya demam, ya sakit, masuk hospital, dia nak bagi tahu lah, tolong doa. Takkan kita dengar, saya tak apa, saya doa balik lah pelan-pelan. Kita sebagai orang panggil courtesy, kita bagilah kat dia, kata nak kirim kat anak sikit, besok bawa budak mari ke rumah, tapi orang utara kata belah mulut dah ada bukan belah mulut dia, kan? Kita tahnik, kita bagi kat dia sikit, kan? Banyaklah lagi benda-benda ya. Lepas tu pergi mana-mana, dia duduk, orang akan duduk dengan meja dia. Biasa jugalah, selalu je orang bayar ustaz ni, kadang-kadang dia pun kena bayar orang juga, tapi itu dalam bentuk yang kecil dia juga kena. Maka ustaz pun fikir nak berniaga. Nak berniaga apa? Projek tak dapat, akhirnya air sejuk dia boleh berniaga. Dia jampi, bubur dalam botol, dia jual. Tapi sebenarnya ustaz ni taklah teruk sangat kalau dia hidup dengan cara. Tapi saya nak ceritanya ialah, akhirnya yang memimpin manusia bukan intelek, kebijaksanaan. Yang memimpin manusia ialah orang yang mempunyai harta. Sebab tu wolot-wolot dalam politik sukar untuk dikeluarkan mereka daripada medan politik. Jadi ini benda yang kita kena lihat pada masa depan Malaysia. Untuk melihat satu masa depan di mana kita mesti jadikan ilmu adalah dominan. Pemimpin dipilih berdasarkan kepada ilmu. Menteri dipilih berdasarkan kepada ilmu dia. Tokoh ditonjolkan kerana keilmuan dia. Dan manusia akan mendengar cakap ilmuwan, bukan cakap pemimpin politik, dalam menentukan keputusan-keputusan hidup mereka. Dan ini menyebabkan sebahagian para ulama apabila menafsirkan makna ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ulil amr itu sebahagian para ulama menafsirkannya sebagai golongan ilmuwan. Taat Allah, taat Rasul, dan taat kepada golongan ilmuwan. Kerana golongan ilmuwan memimpin, ilmu memimpin. Dan banyak, saya ingat dalam kerangka sekarang, ramai orang kecewa dengan politik. Orang lebih suka nak mendengar apa kata ilmuwan dalam isu-isu yang dibangkitkan. Dan kita mesti berusaha supaya manusia, orang kampung, orang apa, semua orang ilmuwan. Walaupun internet sangat bagus, boleh menyebabkan ilmu cepat tersebar, tapi ramai juga ahli-ahli fatwa yang cepat, kan? Wira-wira yang kita tengok type-nya hebat, kan? Dia hero di sebalik tu je lah, kan? Tapi kadang-kadang orang tak dapat bezakan. Ini pun masalah juga. Ramai orang jadi pakar motivasi, cakap agama, dan orang pun quote, orang ingat dia ada ilmu, quote hadis palsu dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab kerana orang tak dapat bezakan. Hadis dengan mudah tersebar, umpamanya hadis palsu. Fakta-fakta mudah tersebar sebab orang tak dapat bezakan. Kadang-kadang benda-benda yang bodoh, macam orang tanya apa, hadis. Orang kadang-kadang orang tu belajar universiti, benda basic bila mari pada agama dia tak boleh fikir. Hadis iblis dengan asal usul tembakau. Macam mana tembakau? Tembakau mana ada di tengah Arab ni? Benda basic yang orang boleh fikir tak mungkin ada hadis yang demikian rupa. Dan kadang-kala satu lagi ialah kita kena, dalam dunia intelektual, ialah kita kena dapat sanggup untuk menyanggahi apa yang kita percaya selama ini apabila terbukti ia tak benar. Dan kita hendaklah tahu bahawasanya dalam dunia ilmu
lautan dia sangat luas. Kita baru saja habis Aidil Adha. Saya pergi pada satu discussion antara dia dalam grup yang kecil lah, antara rabai Yahudi dan seorang wakil Islam, diskusi tentang teks Islam dan juga teks Taurat. Siapakah yang disembelih oleh, maksudnya yang bukan disembelih lah, yang korban oleh yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Sama-sama percaya peristiwa yang sama berlaku. Memang daripada dulu kita belajar, tapi masa saya dulu belajar, saya tak nampak signifikan sangat isu tu. Tapi apabila rabai ni bentang cuba defend, kata bahawasanya yang disembelih, yang dijadikan korban itu ialah Nabi Ishaq. Dan of course dalam majlis tu ramai Yahudi dan separuh Muslim. Yang Muslim lama ni akan kata no, Muslim kata Ismail, dan ramai orang Muslim kata Ismail lah. Jadi diskusi lah, dia kemukakan Taurat lah. Sebenarnya ada satu orang Arab, dia kata ini dakwaan Ishaq ni totally salah. Kami orang Islam anggap ini adalah satu pegangan kami yang tak boleh di-shock lagi. Yang disembelih ialah Nabi Ismail. Sebenarnya saya bukan nak yang Yahudi itu satu hal lah. Yahudi dia memang suka Ishaq, supaya daripada Ishaq turunnya kepada bangsa Yahudi, daripada Ismail turunnya Arab. Tak, itu kalau dilihat daripada kerangka isu perkauman. Tapi sebenarnya dalam teks Islam tidak begitu jelas adakah Ismail ataupun Ishaq, kerana Quran tak mention. Al-Imam Tabari, imam besar yang dianggap Syekhul Mufassirin, syekh kepada golongan mufassirin, ahli-ahli tafsir, dia sendiri macam tidak dapat merumuskan ataupun tak mau merumuskan adakah Ishaq ataupun Ismail. Kerana dia kata perkara ni, riwayat-riwayat ni boleh membawa makna kepada salah seorang daripada ni. Kemungkinan Ishaq, kemungkinan Ismail. Muhammad ibn Ishaq, dia cenderung untuk, dalam sebahagian periwayatannya macam cenderung untuk menyatakan yang dikorban itu ialah Nabi Allah Ishaq. So saya nak ceritanya, bukan saja orang Melayu, Arab tu sendiri dia kata ini benda yang tak boleh, benda yang tak boleh dibincangkan lagi, putus. Sebenarnya tak putus. Kerangka ilmu begitu luas. Kerana apa yang kita sangka, saya tak kata Ishaq betul, tapi nak kata putus Ismail juga tak. Kita kata ramai mentarjihkan, ramai yang menyokong di kalangan saran yang menyokong pendapat yang menyatakan yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Ismail. Tapi adakah perkara ini satu perkara yang dianggap putus, yang tiada syak? Tak. Tidak seperti yang disangka oleh sebahagian orang jika merujuk kepada teks. Ilmu baru ni, apabila seorang profesor daripada UKM, Zawiyah Dakir, keluar kata kitab Ihya Ulumuddin banyak hadis palsu, ramai orang buat macam, orang kata terkejut beruk. Betul ke macam mana ni? Macam dah nak kiamat. Padahal benda tu benda lama, kita dah sebut lama. Dan sebahagian orang, oleh kerana dia kecil-kecil, orang sebut kitab Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin.
Saya tak nafikan kitab Ihya Ulumuddin ialah kitab yang baik, tapi ia bukan Quran. Pada zaman kerajaan Andalus, orang kata yang tak suka Ihya Ulumuddin ni geng-geng Saudi, geng-geng tak betul. Kerajaan Andalus ialah kerajaan yang dipengaruhi aliran school of thought dalam fiqhnya, dalam fiqhnya adalah mazhab Maliki. Saudara akan tengok, tuan akan tengok semua geng-geng Morocco, Algeria, geng-geng Afrika ni, mereka mazhab Malik. Mazhab Malik asalnya dia berada di Madinah. Imam Malik ni dia tak pernah keluar Madinah, imam yang tak keluar, sehingga dia disebut sebagai Imam Darul Hijrah. Dia tak pergi mana, tapi akhirnya mazhabnya ada di Afrika. Mazhab Ahmad dia berada di Baghdad, tapi sekarang dia jadi mazhab Saudi, Hanbali. Mazhab yang paling besar mazhab apa? Paling ramai Hanafi. Hanafi satu-satunya imam di kalangan 4 imam ini yang bukan Arab, dia Parsi. So dia tak ada dewan syair, dia tak ada apa, tapi pengaruh dia ramai, terutama dengan dunia barat ni, kerana Hanafi ni banyak kias. Bila dia banyak kias, kadang-kadang dia kongruen dengan banyak isu-isu baru ni, pasal dia guna logik dalam muamalat lah, dalam muamalat. Tapi Hanafi besar, benua India Hanafi, Cina Hanafi, Pakistan Hanafi. Mazhab Syafi'i dia datang belah Asia. Ni school of thought yang dipilih berdasarkan sejarah. Orang tu pergi bukan kerana bila dia lahir di Malaysia, orang tanya-tanya dari dia, oh mazhab, anak kita mazhab Syafi'i, abang, dah. Ini kita yang rumuskan, kita yang pilih untuk kita. Bukan salah pun untuk jadi Hanafi, Hanbali dan seumpamanya. Tapi saya nak ceritanya, di Andalus, school of thought dia ialah Maliki. Biasanya orang associate dengan pemikiran anti kepada hadis-hadis palsu ini dengan mazhab Hanbali. Tapi school of thought di Andalus ialah Maliki. Dan mereka ada tokoh terkenal di sana, Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi, yang meninggal pada tahun 490 lebih dia. Saya nak cerita ialah pada zaman Andalus, pada zaman raja dia, khalifah dia, Ali bin Yusuf bin Tashfin, Ali bin Yusuf bin Tashfin, dia telah mengarahkan supaya kitab Ihya Ulumuddin dibakar. Arahan yang dia buat itu bukan dia, kerana fatwa para ulama Andalus. Fatwa para ulama Andalus yang ketika itu yang dominan ialah tokoh Ibn Hamdin, Qadi Ibn Hamdin, berpengaruh. Maka kitab tu dibakar secara rasmi di hadapan Masjid Cordova. Ada orang di Saudi, di mana pun dia orang macam tak berapa mesra dengan Ihya Ulumuddin ni, tapi tak sampai suruh bakar. Ini bakar di seluruh Andalus dan diisytiharkan sebagai kitab yang menyeleweng dengan keputusan pemerintah. Kerana ada beberapa isu, terutama isu tentang isu ruh dan seumpamanya. Kemudian zaman bergerak, kitab Ihya Ulumuddin diterima balik di Andalus. Pemerintah bertukar. Al-Ghazali meninggal pada tahun 505. Tapi saya nak ceritanya ialah keputusan yang dibuat oleh pemerintah kadang-kadang macam ekstrim. Kelompok intelektual kadang-kadang kita lihat macam kerangka kitab Ihya umpamanya. Saya ambil contoh, pasal ramai orang tahu kitab Ihya Ulumuddin, ramai orang baca. Bila orang kata, kemudian daripada zaman bergerak sampai kita pada zaman ni rasa macam
Kitab Ihya Ulumuddin tidak mungkin ada apa-apa silap. Saya pun baca kitab tu dan hormati kitab itu. Tapi sangat sehingga macam dengan ada orang kata lepas daripada Quran, Ihya Ulumuddin. Padahal rekodnya tidak begitu. Dia menghadapi zaman yang berbagai. Kita tahu Ibnu Katsir, ramai orang tahu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengkritik pedas Ihya Ulumuddin kerana hadiah-hadiah palsu. Okeylah, Ibnu Katsir mungkin dia ada terpengaruh, dia anak murid Ibnu Taimiyah. Kita ambil orang seperti Ibnu Jauzi yang akidahnya tak sealiran dengan Ibnu Taimiyah. Dia mengkritik pedas dalam Talbis Iblis Ihya Ulumuddin. Maksudnya kemudian artinya dunia kesarjanaan lebih luas daripada sangkaan manusia. Sebab itu apabila kita nak membicarakan tentang fakta, kita kena pergi kepada sarjana. Jangan kita tengok kerana benda tu telah jadi dogma dalam fikiran kita, kita kata setahu aku. Padahal yang setahu awak tu belum tentu kuat. Daripada mana pengetahuan itu diambil? Maka apa yang kita perlu buat dalam kehidupan sebagai golongan terpelajar ialah sentiasa bersedia untuk refresh balik maklumat yang kita ada. Tak payah cakap tentang pemimpinan yang besar. Sebahagian orang tak revisit balik amalan solat dia pun. Pasal apa awak buat macam tu? Saya sebut isu lama lah. Orang Melayu kadang-kadang kita tengok Profesor universiti, semua benda dia kaji. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pasal apa awak hengguk kat tengah tu? Dia tu bukan kena hengguk lah. Dia kena, siapa suruh hengguk? Dia tak dari kecil hengguk dia. Hengguk. Ente terpengaruh dengan Jepun ke ataupun ente terpengaruh dengan, kita tak check balik. Sebab kita rasa lesen kita lesen lama yang tak pernah mati, lesen semayang kita, sehingga kita tak tahu. Tak ada hangguk tu bukan tak ada dalam mana-mana mazhab, tak ada mana-mana kitab pun sebut, kitab Jawi ke kitab Arab ke, tak ada satu yang kata bagi salam belah kanan sampai di tengah hangguk sekali bagi, tak ada. Tapi dia dah buat. Belum banyak lagi kita bincang lah tentang, dan kadang-kadang kita benda yang kita tak tahu. Saya tidak apa setuju orang Melayu sangat terikat dengan komuniti dia saja. Tu saya cadangkan kalau semayang raya pergilah semayang juga dengan orang lain, supaya kita tengok kepelbagaian budaya. Setengah orang dia duduk sini, dia tak pernah tengok. Saya suka bila saya di London Central Mosque. Jadi lepas semayang kita ada halaqah dengan geng-geng Arab ni. Dia orang ni pun orang Arab biasa yang bukan ada background education, Islamic education yang bagus. Jadi dia kita duduk kadang-kadang lah, kerana saya tak bagi tahu lah kisah siapa, tapi kadang-kadang dia orang ada tanya soalan, dia tengok saya tahu, so dia tanya. Cuma saya suka dengan satu, dia biasanya orang-orang Sudan dan seumpamanya, mereka mazhab Malik. Dia kadang-kadang mungkin dia tak tahu, ataupun dia pun tak perasan lagi. Dia kata aku tak pernah tengok di negeri masa dulu sebelum ni, aku tak tengok pun orang sapu atas stokin ni. Dia kata bila mari sting ni tengok ada kawan-kawan, bila nak ambil, bila sampai musim sejuk, dia tak basuh kaki, dia sapu. So aku tanya dia orang bagi tahu dalil, aku pun buat lah. Jadi dia dah tua, tapi dia sedia untuk menerima perubahan. Kadang-kadang orang kita tak tahu. Dia duduk di sini, padahal sini macam-macam orang. Dia pergi Mekah, dia heran, dia orang ni malas betul lah. Siapa dia tak buka stokin dia, sapu, mana boleh macam tu. Dia tak belajar tentang kepelbagaian fiqh, tentang boleh sapu. Maka susah dia musim sejuk, teringat nak semayang je, Allah, nak basuh kaki sejuk kan. Sedangkan fiqh mempunyai keluasannya. Fiqh tentang jamak solat umpamanya bagi yang berkeperluan, keadaan-keadaan yang berubah,
yang merubah juga hukum-hukum tertentu. Kita tak revisit banyak benda yang kita amalkan. Maka ini tidak membudayakan kita sebagai intelektual. Kadang-kadang bagus kita ni, bab-bab kita bagus, tapi saya sebut ni tuan-tuan bukan bidang agama, tapi bila pergi ke masjid kita blur, kita jadi orang yang ikut orang 100%. Bila main kepada isu agama, kita tak tanya dah apa yang ustaz kata. Ustaz tu main kata kita kena buat macam ni, buat macam ni lah kita. Kita tak tanya balik, pasal apa buat macam tu ustaz? Ustaz kata tak tahu, saya pun lepas habak buat macam tu. Kita tak nak jawapan tu. Kita nak dia provide kita dengan dalil daripada Quran ataupun daripada sunnah yang kata ini buatannya. Dia tak boleh kata oh memang itu budaya kita, ini Islam Nusantara kita. No, Islam bukan main daripada Nusantara. So kita mesti meluas dalam hal ini dan mengembangkan budaya perbincangan ilmiah. Saya sebut umum begitulah untuk sebagai satu mukadimah kepada perbincangan.